Hadirin hadirat sekalian, dalam satu hadis riwayat Bukhari disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah satu kefarduan pada semua umat Islam. Nak berjaya dunia perlukan ilmu, nak berjaya akhirat juga perlukan ilmu. Dan ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Amal tanpa ilmu adalah satu kesesatan. Hadirin hadirat sekalian, kita berkumpul di sini tuan-tuan, dan anda semua pada hari ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang menyatakan bahawa sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah mempermudahkan perjalanannya pergi ke syurga kelak. Tuan-tuan, tolong pandang kawan sebelah kanan kiri, cakap dengan dia jumpa kat syurga nanti ya. Kalau tak cakap, tak ada harapan nak ke syurga tuan-tuan. Okay? Kita semua mempunyai impian ke syurga. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan perjalanan kita pergi ke syurga kelak. Dan disebutkan juga tuan-tuan, anda disebutkan dalam hadis, iaitu mereka-mereka yang keluar menuntut ilmu, malaikat akan menaungi penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka kerana redha terhadap perkara yang kita lakukan. Hadirin hadirat sekalian, mereka-mereka yang menuntut ilmu pada hari ini tuan-tuan, sentiasa didoakan selagi mana kita berada dalam majlis ilmu ini tuan-tuan. Jadi insyaAllah bagi meneruskan sesi kita pada hari ini, kita mulakan sesi kuliah duha 1 kita pada hari ini. Dan dengan ini tuan-tuan, majlis diteruskan dengan penyampaian kuliah duha oleh Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam bin Ghazali. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Al-Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Rumah Ustazah Hasma dan Ustaz Ungku Fadli dan sekalian asatizah yang ada pada pagi ini, dan sekalian muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya ingin membuat pembetulan apa yang disebut oleh MC tadi, iaitu ketika sahabat kita menjemput saya dengan gelaran Tuan Guru dan Ustaz, ada satu kesilapan. Sebenarnya saya bukan Tuan Guru dan saya bukan Ustaz. Saya cuma hamba Allah yang tak tahu apa-apa, cuma sekadar menghubungkan silaturahmi daripada satu tempat ke satu tempat untuk menemui saudara Islam saya yang lain. Sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pada pagi ini
saya ingin berpesan kepada diri saya khususnya dan keluarga saya, jika mana kita ingin berada dalam keadaan yang selamat pada zaman mutakhirin ini, dan jika kita ingin berada dalam keadaan yang mendapat tempat dalam generasi yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam kita mengusahakan 4 perkara ini. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah iman, jagalah ketakwaan. Kerana tanda keimanan itu adalah pada ketakwaan kita. Kekuatan iman itu dilihat pada kekuatan ketakwaan. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan sibuk menjaga pandangannya, pendengarannya, mulutnya dan seluruh anggota yang 7 yang dikurniakan oleh Allah. Antara 7 anggota yang dikurniakan oleh Allah, perkara yang diambil berat oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lidah, kata Nabi. Jika mana kita tidak berjaya menjaga lidah kita, bermakna kita tidak akan berjaya masuk syurga Allah. Kita mampu semayang, puasa sunat Isnin Khamis, puasa Muharram dan Zulhijjah, tetapi kita telah menghapuskan seluruh amal kita dengan lidah yang tidak ada tulang. Maka kalau kita ingin menempa nama di jannah Allah, maka berusahalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham tentang takwa, selalu yang kita dengar, takwa melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Kita berjaya melakukan kebaikan, tetapi kita masih gagal meninggalkan kejahatan. Kita berjaya untuk bangun malam, tetapi kita tidak berjaya untuk kita menjaga segala anggota 7 kita dan khususnya hati kita daripada kita melakukan kejahatan. Kita berjaya menghubungkan diri kita dengan Allah dengan bangun malam, tetapi kita masih tidak berjaya menghubungkan silaturahmi dengan kaum karabat kita yang telah kita putuskan puluhan tahun. Kita berjaya di dalam kita berkumpul berijtima' sesama sahabat kita, tetapi kita tidak berjaya menghimpunkan keluarga kita yang terdekat, iaitu adik-beradik kita. Ia daripada rahim ibu kita. Ia berbin dan berbintikan ayah kita, tetapi mereka sedang jauh daripada kita. Dan inilah kadangkala pandangan kita yang terlepas pandang. Kerana apabila kita lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang di sekeliling Nabi adalah daripada keluarga Nabi. Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar. Mereka di kalangan keluarga Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, maka hendaklah kita meletakkan takarrub kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang saya ingin pesankan kepada diri saya dan keluarga saya khususnya, masa kita sudah tidak lama.
kita berada di fasa yang terakhir. Setuju tidak setuju, kita sedang menuju fasa itu. Suka tidak suka, kita sedang berada di fasa itu. Mahu tidak mahu, kita sedang berada di fasa itu. Apa yang kita khawatirkan saat kita sedang berada di fasa itu, Allah telah masih menghidupkan kita lagi. Sedang saat kita menuju kepada fasa yang tersebut, Allah masih lagi memberikan kita nikmat hidup. Pagi ini saya hidup dan tuan-tuan hidup bukan sebab kita mahu hidup, dan saya dan tuan-tuan juga tidak tahu yang kita akan hidup pagi ini. Saya dan tuan-tuan pun tidak mengetahuinya bahawa saya akan hidup pada hari ini. Begitulah takdir kita, dan tidak ada siapa pun yang akan tahu ia akan mati juga pada benda yang sama, pada saat yang sama dan hari yang sama. Masa itu adalah emas, kata ulama, kata syair Arab. Masa itu seumpama pedang. Jangan kita buang masa itu, sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Penuhilah masa kita dengan ubudiyah kepada Allah. Kenapa? Satu hari Hatim Al-Asam ditanya oleh gurunya Syakik Al-Balkhi, selama engkau belajar kepada aku 30 tahun, apa yang engkau perolehi? Maka kata Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam berkata kepada gurunya, wahai guruku, aku mengumpulkan 8 faedah. Pagi ini saya cuma dapat beritahu satu faedah daripada 8 faedah tersebut. Apa kata Hatim Al-Asam? Aku lihat ramai orang mencintai harta, mencintai kawan-kawan, mencintai pangkat, mencintai banyak perkara dalam hidupnya. Tetapi saat ia susah, semua perkara yang ia cintai itu meninggalkan dia. Bila saat kesusahan itu akan tiba, yaitu saat sakaratul maut, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Apabila nyawa itu sampai di taraqi, kata Allah di dalam hadis disebut ghargharah, lalu orang di sekeliling kita berkata wa qila man raqa. Siapa yang akan menyembuhkan? Siapa yang boleh menyembuhkan dan menyihatkan keadaan manusia itu berada dalam sakaratul maut? Maka ketika itu tidak ada seorang pun yang mampu memberikan kesembuhan. Saat waqila man raqa, kalla idza balagatit taraqi. Waktu itu semua orang sedang susah. Kita tidak ada amal saleh. Amal saleh kita musnah dengan mengumpat, hasad, dengki, buruk sangka, ujub, rasa diri baik. Kita sombong dengan apa yang kita ada, dan kita terlupa perkara tersebut adalah satu kemurkaan daripada Allah. Umat yang terdahulu dimusnahkan dengan kesombongan. Umat dahulu dimusnahkan dengan perkara mereka ingkar dengan perintah Allah. Perintah bukan sekadar salat. Meninggalkan hasad juga perintah Allah. Meninggalkan sombong juga perintah Allah. Menghubungkan silaturahim juga perintah Allah. Jangan pilih kasih dengan anak-anak adalah perintah Allah. Jangan pilih kasih dengan menantu adalah perintah Allah. Sampai Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa-siapa yang tidak ada kasih sayang, kata Nabi, la yurham, tidak berhak mendapat rahmat Allah. Yang ketiga, berusahalah untuk minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan selama hidup ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang dan Allah kasih pada orang yang bertaubat. Hari ini saya ingin menyatakan sedikit. Saya
sedang menuju kepada umur 60 tahun, saya ingin bertanya dengan diri saya dan saya selalu bertanya, saat umur aku ingin menuju kepada 60, berapa kali Rasulullah menziarahi aku? Jika kalian yang ada umurnya 70 dan 80, berapa kali Rasulullah datang menziarahi kita? Banyak mana majlis yang telah kita hadirkan diri memuja Nabi dan memuji Nabi. Berapa kali kita telah berada di maqamun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak salam kita yang telah kita berikan kepada Sayyidina Rasul di Madinatul Munawwarah. Lalu kita kena bertanya dengan diri kita, berapa kali aku diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika jawapan kita sekali pun belum pernah, kita kena bertanya, di mana silap aku? Di mana salah aku? Sehingga Rasulullah tidak mahu melihat wajahku. Kita kena bertanya, apa salah aku? Sehingga Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mahu melihat wajah umatnya. Apa yang saya ingin nyatakan di sini, jika mana kita masih tenang dengan perkara ini, kita tak pernah resah walaupun umur kita sudah hampir kepada penghujung. Kita tidak pernah gelisah yang kita masih lagi belum melihat wajah Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita adalah orang yang keras hatinya. Kita kata kita ingin syafaat Rasul. Kita kata kita inginkan pertolongan Rasulullah. Kita kata kita mahukan syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hati kita tidak mampu untuk kita merebut peluang itu. Maka hari ini, sempena keberkatan Maulid Akbar, maka tanamkan azam untuk kita dapat melihat wajah baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak tuan rumah dan pihak penganjur. Dengan itu saya sekali lagi memohon kemaafan dan memohon sekalian yang hadir mendoakan kami. Saya, isteri dan anak-anak, menantu dan juga cucu kami, agar kami dapat jadi orang saleh, agar kami dapat jadi orang baik, dan agar kami dikurniakan husnul khatimah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang budiman, terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam bin Ghazali atas penyampaian sebentar tadi. Majlis dengan ini menjemput kepada yang berbahagia Ustaz Hazmi bin Hanipa, pengerusi Yayasan Al-Hijrah, untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda kenangan pada hari ini. Majlis mempersilakan. Sementara itu saya mengumumkan sedikit pengumuman kepada pemilik kereta Ativa Merah VGT 6970. Mohon alihkan kenderaan anda kerana ia sedang menghalang laluan. Alhamdulillah dijemput kepada Al-Fadil Ustaz Hanafi bin Hanifah untuk menyampaikan cenderamata kepada Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam bin Ghazali. Terima kasih banyak diucapkan kepada Ustaz Rizam atas kesudian bersama-sama berkongsi dengan kita pada hari ini. Al-Hijrah. Hadirin hadirat sekalian, tiadalah persoalan yang lebih besar yang dilontarkan oleh Ustaz tadi kepada kita semua untuk bertanya pada diri kita, berapa tahap cinta kita pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan tuan-tuan, saya sangat terkesan dengan kata-kata Ustaz bila Ustaz menyatakan bahawa kita dapat melakukan banyak kebaikan dalam hidup kita, tetapi rupa-rupanya ada banyak juga kejahatan yang mungkin kita terlupa untuk kita tinggalkan. Hadirin hadirat, jangan sampai kita memusnahkan amal baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kerana dalam satu hadis sahih disebutkan, seorang wanita yang banyak bangun malam, yang banyak bersedekah, banyak buat kebaikan, akhirnya tempatnya di neraka hanya kerana satu perkara. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mulutnya yang menyakiti hati jirannya, tuan-tuan. Jadi hanya kerana itu terhapus semua amalan-amalan kebaikannya kerana tidak menjaga ukhuwah dan juga menjadi orang yang menakutkan jiran, tuan-tuan, ataupun tidak menghormati jiran. Hadirin hadirat sekalian, ternyata banyak lagi dan jauh lagi perjalanan kita. Semoga Allah izinkan kita untuk mati dalam husnul khatimah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana cara kita dibangkitkan di akhirat kelak. Cara kita di akhirat kelak, syurga atau neraka kita ditentukan oleh cara kita dibangkitkan. Dan cara kita dibangkitkan kelak akan ditentukan daripada cara kita mati kelak, tuan-tuan. Dan cara kita mati kelak ditentukan oleh cara kita hidup pada hari ini. Dan Ustaz Rizam menekankan pada kita untuk sentiasa hidup dalam taubat, untuk sentiasa hidup dalam sedar, untuk sentiasa hidup dalam kebaikan, tuan-tuan, dan sentiasa hidup dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin hadirat sekalian, bagi meneruskan sesi kita pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menyerahkan majlis ini dan menjemput kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik untuk sesi pengisian kuliah duha seterusnya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hidup lagi. Alhamdulillah. Ramai yang kawan-kawan kita dah meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia itu suami kita. Ada yang meninggal dunia itu isteri kita. Ada yang meninggal dunia itu anak-anak kita. Ada yang meninggal dunia itu, Allahu Akbar, sahabat baik kita. Tapi belum pernah terjadi dalam hidup ini orang yang telah meninggal dunia disambut hari kelahirannya. Hanya satu-satu manusia yang disambut hari kelahirannya, iaitu Rasulullah SAW selepas dia wafat. Allahumma amamai salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Ustaz pergi ringkas sebab masa 15 minit. Tak kenal maka tak cinta. Jom kita berkenalan dengan Rasulullah SAW. Beberapa tahun yang lalu di Negeri Sembilan, Ustaz berceramah. Ada seorang lelaki berdiri. Ustaz, saya dulu jahat, tapi saya bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Dan dia ahli maksiat, tapi dia bermimpi jumpa Nabi. Dia berada di tengah-tengah padang pasir. Dia berjalan berbatu-batu berjam-jam sehingga dia nak mencari air tak jumpa. Beberapa kali dia merangkak dan akhirnya jatuh terlentang di atas padang pasir. Dia jangka dia akan mati sebentar lagi. Dalam sekoyong-koyong fatamorgana padang pasir, dia nampak seorang lelaki menaiki kuda warna putih, memakai jubah warna putih, rangkul tengkuk dia, beri dia minum air. Tegukan pertama dia rasa dahaganya hilang untuk selamanya. Tegukan kedua, Masya Allah, Tabarakallah, dia rasa tenaga dia lebih hebat dari sedia kala. Dia bingkas bangun dan memeluk orang tersebut. Dia ucapkan terima kasih dan ditanya namanya. Orang tersebut menjawab, aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila ditanya, Masya Allah, wahai pak cik,
terangkan macam mana wajah Nabi. Wajah Rasulullah SAW berseri-seri. Rambutnya panjang, cecah ke bahu. Rambutnya berwarna putih. Janggutnya panjang, cecah ke bahu, cecah ke perut, berwarna putih. Saya kata, Pak Cik, itu bukan Nabi. Itu Gandalf, Lord of the Ring. Ramai sangat orang menipu atas nama Nabi. Ramai juga orang menipu, konon-konon bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Tidak. Tak kenal, maka tak cinta. Bila kita sebut maulid, kita belajar 3 perkara. Ingat 3S. Semua sekali sebut 3S. S pertama, sifat. S kedua, sunnah. S ketiga, sirah. Okey, 3S. S pertama, sifat Rasulullah. Rambutnya bukan berwarna putih. Rambut Rasulullah berwarna hitam pekat. Cantik rambut Rasulullah, lebat. Rambut Rasulullah, Masya Allah. Dan rambut Rasulullah ketika baginda Rasulullah SAW wafat, dia lahir hari Isnin sebelum subuh. Dia wafat hari Isnin selepas subuh. Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan-puan, meninggal selepas duha. Wafatnya Nabi selepas duha. Nabi dikebumikan ada 2 riwayat. Satu hari Rabu ataupun hari Khamis selepas solat asar. Bila ada berbeza pendapat, sebut perkataan Wallahu a'lam. Selesai. Yang nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, Saidina Ali menjaga jenazah Rasulullah SAW. Dicium dahi Nabi dan dikira rambut Nabi. Di kepala Rasulullah SAW hanya ada 10 layuban. Di janggut Nabi ada 14 layuban. Ketika Nabi wafat umur 63 tahun. Macam mana Pak Cik cakap jumpa Nabi rambut putih, janggut putih? So, tak betul. Mungkin dia jumpa kiai ke, dia jumpa orang-orang alim ke, tapi itu bukan Rasulullah SAW. Selesai. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, di kepala Rasulullah ada 5 sunnah. Sunnah pertama, bersikat. Bersikatlah walaupun kita tak ada rambut. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang Arab lepas bertahalul, tahalul lepas syai, lepas tahalul, mereka akan, walaupun dah gunting botak, dah bercukur kat kedai tu ada sikat, dia layu. Sebab apa? Sunnah Nabi bersikat. Nombor 2, sunnah kepala Rasulullah SAW, tuan-tuan dan puan-puan muslimin aswad, berserban. Ramai orang kata, Ustaz, Abu Jahal pun berserban. Jangan lupa, ada 2 perkara Ustaz sampaikan. Kita bukan ikut Abu Jahal. Kita ikut Rasulullah SAW. Dan sunnah di kepala Rasulullah SAW, apa dia tuan-tuan? Berserban. Ketika perang Badar, Jibril, malaikat turun juga memakai serban. Dan jangan lupa pembuka kota Konstantinopel, siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih pun memakai serban. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih berkata, kalau aku mati pada tahun ini, kapankah aku dengan serbanku? Rupa-rupa pemimpin yang paling baik dalam dunia yang selalu mengingati mati. Itu rambut, kepala. Dan yang ketiga, al-hijamah, berbekam. Ramai sakit darah tinggi, kencing manis, kanser apa semua, tapi masih keras hati untuk melakukan al-hijamah, berbekam. Pernah Ustaz ceramah macam ni dekat Pasir Gudang. Ketika ceramah, pengerusi macam tadi tu duduk tengah-tengah macam ni. Bila Ustaz cerita tentang al-hijamah, dia jatuh pingsan dan kemudiannya nafas dia macam kerbau kena sembelih. Itu tanda sakaratul maut. So, orang sakarat jangan baringkan macam ni, angkat sikit separuh. Dan Ustaz pergi, Ustaz ajar syahadah. Syahadah ni manusia yang mula-mula ajar untuk kaum jahiliah Arab, iaitu Rasulullah SAW. So, syahadah juga perlu kita sebut ketika kita nak bertemu Allah sebagai seorang Islam. So, apa berlaku? Ustaz kata, Ji, tolong ikut saya Ji, sebut La ilaha illallah, tak boleh sebut. Masya Allah. Nanti kita nak mati ni, kita sebut la ilaha illallah tau. So apa yang Ustaz kata, ya Allah, kenapa tak boleh sebut?
susah. Sakitnya ketika malaikat maut menyiat tubuh, jasad, roh daripada jasad kita bukan sakit sembarang sakit. Sakit yang paling sakit. Ada yang menggeletik, ada yang apa. Jadi ustaz pun teringat pesan untuk guru ustaz. Dia kata ngajar sebutir-sebutir. Ustaz pun astaghfirullahalazim. Ustaz ajar. La. Dia pun ikut. Ilah. Bukan senang. Walaupun kita guru tajwid, tapi masa sakarat paling susah benda tu. Ilah. Illallah. Dia boleh sebut clear. Illallah. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati sebut la ilaha illallah masuk syurga Allah. Dah, selesai dah. So, Nabi berdakwah sampaikan kalimah la ilaha illallah selama 13 tahun. Nabi dibaling batu, diugut untuk dibunuh dan macam-macam kerana tinggalkan berhala, sembah Allah yang esa dengan kalimah la ilaha illallah. Yang keempat di bahagian kepala Rasulullah SAW, apa dia? Tak lain dan tak bukan melamakan sujud. Bila kali terakhir kita sujud lama? Kalau sujudmu kelang kabut, hidupmu pasti serabut. Dan yang kelima, sunnah di kepala Rasulullah SAW tak lain dan tak bukan, iaitu selepas melamakan sujud, Nabi bercukur. InsyaAllah. Okey, dah. Nabi bercukur. Selesai? 5 minit je lagi. Terima kasih. So, yang kedua tuan-tuan, mata Nabi yang hitam tu hitam, bulat. Dan sunnah di mata Nabi menangis. Nabi menangis. Nabi menangis bukan untuk diri dia, tapi Nabi menangis untuk kita. Bila kali terakhir kita menangis, mengenang, mendengar kisah-kisah Rasulullah SAW. Yang kedua di mata Rasulullah SAW, iaitu berjaga malam, qiyamul lail. Bangun malam. Kita selawat, subuh terlewat. Tak nak. Kalau boleh selawat, subuhnya awal didahului tahajud 2 rakaat sebelum subuh dan solat subuh berjemaah dengan hati yang khusyuk. Boleh tak? Dan kemudiannya Masya Allah, mata Rasulullah SAW, tuan-tuan, suka melihat benda yang indah sambil memuji Allah. Subhanallah. Tadi dalam perjalanan Ustaz naik motor, Ustaz nampak langit. Masya Allah, cantiknya langitmu ya Allah. Hari-hari kau lukis awan. Dan seterusnya, lepas mata hidung Nabi. Hidung Nabi mancung, tetapi lubang hidungnya tidak besar. Hidung Nabi ada 3 sunnah. Pertama, memasukkan uduk ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dan keluar balik. Cerita sunnah besar-besar. Kata pejuang Islam. Tapi sunnah Nabi ambil wuduk pun tak pernah masukkan air ke dalam lubang hidung. Ustaz, itu sunat. Ya sunat. Tapi sunnah. Buat masuk. Lepas ni jangan ada seorang pun tinggal. Sempurna wuduk, maka sempurnalah salat. Lepas hidung Nabi suka wangi-wangian. Wangian yang pertama Nabi suka apa dia? 3. Pertama kasturi, kedua mawar, air mawar Taif tu. Yang nombor 3 berasaskan gaharu. Boleh? Dan Masya Allah, dan hidung Nabi Muhammad SAW, dia bila berhesim, Nabi tidak pernah berhesim. Tapi Nabi ajar, siapa yang berhesim sebut apa? Alhamdulillah. Yang dengar sebut apa? Habis. Bibir Nabi ada 3 sunnah. Pertama, suka senyum. Siapa hari ni tak senyum, tak ikut sunnah Nabi. Senyum sekarang. Tahan 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Semua senyum. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, selepas senyum, apa dia? Sunnah Nabi di bibir, mendahului salam. Nak masuk syurga, Nabi kata sebar salam, beri makan. Yang ketiga apa dia? Apa dia? Qiyamul lail. Qiyamul lail apa dia? Berjaga malam solat, bukan tengok bola. Kenapa qiyamul lail? Nak masuk syurga. Sebab qiyamul lail melahirkan manusia yang ikhlas. Boleh? Ikhlas. Ikhlas ada 3. Ikhlas pada Allah, ikhlas pada Rasul, ikhlas pada Allah dalam hal ibadah, ikhlas pada diri sendiri.
Ya Allah, aku bodoh ya Allah. Aku tak pandai jaga anak aku ya Allah. Anak aku nagih dadah ya Allah. Anak aku isap wihib ya Allah. Anak aku isap rokok ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Anak aku dedah aurat. Anak aku tak nak solat. Bila kita mengaku kita bodoh depan Allah, itu orang yang ikhlas pada diri sendiri. Dan ikhlas dalam membantu orang. Dan last kali tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hati Rasulullah. Hati Rasulullah SAW, apa dia? Hati yang takwa. Ittaqullah. Dah, Ustaz ringkaskan, pengurusi majlis nak berdiri. Takwa terbahagi kepada 3P 1B. Ingat, takwa tu apa? Takwa itu cinta. Mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Syarat bercinta ada 2T. Takut tapi taat. Sebut sekali sebut. Takut tapi taat. Dan yang ketiga, 3P 1B. Nak tengok kita ni betul-betul bertakwa macam Rasulullah ke tidak? Ali Imran ayat 134. P yang pertama, pemurah, suka sedekah. Waktu senang ataupun susah. Yang kedua, penyabar. Sabar je pengurusi majlis. Bila ustaz ni nak berhenti, sabar je. Ustaz baru cakap sekejap. Yang nombor tiga, last sekali, pemaaf. Maaf kalau ustaz dia tersalah cakap, terambil masa lebih seminit 2, minta maaf. Dan last sekali, ciri orang yang bertakwa, hati yang mencintai Allah dan Rasulullah, mereka yang mencintai kebaikan, suka buat baik. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz tutup dengan pantun, semulia-mulia hari Jumaat, semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom kita berselawat, mudah-mudahan hidup kita selamat dunia akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik atas pengisian kuliah duha sebentar tadi. Dan juga tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, ternyata tuan-tuan, cinta kita pada Nabi mungkin belum cukup bila kita belum lagi mengenal sifat-sifat yang ada pada Nabi, sunnah-sunnah pada Nabi dan sirah-sirah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, satu saja matlamat Nabi dihantar pada kita untuk mengeluarkan kebesaran makhluk dalam diri kita dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan. Kerana apa? Dalam surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56 Allah menyatakan dengan jelas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia, matlamatnya satu, hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, telefon yang ada di tangan anda, matlamat dan wajib ada pada telefon ialah boleh bertelekomunikasi. Yang sunatnya ialah mesej, gambar dan sebagainya, itu semua amalan sunat. Kalau saya gunakan telefon anda untuk potong ikan, anda akan cakap apa tuan-tuan? Gila betul? Gila tak betul dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau telefon yang dicipta dengan tujuan itu pun kalau disalahgunakan anda panggil gila, apatah lagi manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk beribadah, sekali kita gunakan untuk mencari rezeki dan risaukan rezeki, apatah lagi manusia seperti itu tuan-tuan. Hadirin hadirat, Allah nyatakan dua perkara yang pasti dalam kehidupan kita, mati dan rezeki. Tetapi itulah dua perkara yang kita sangat takutkan dalam kehidupan kita tuan-tuan, iaitu yang paling kita risaukan setiap kali bangun tidur ialah rezeki. Nak makan apa, anak nak pergi sekolah, report dah siap ke belum, nak pergi naik apa kejap lagi, sempat sampai ke tak. Tuan-tuan, semua tu kerisauan kita pada rezeki, which is Allah sebut dalam Al-Quran, jangan risau pasal rezeki. Rezeki milik Allah, kerja kita buat sahaja. Yang itulah yang ada dalam sirah Nabi, bagaimana Nabi berperang dalam perang Badar, bagaimana Nabi boleh minta dengan Allah, Nabi boleh doa dengan Allah tuan-tuan untuk terus hancurkan musuh-musuh Allah, tetapi Nabi tetap berusaha sehabis baik untuk berpeluh, berpenat, bersakit dalam perang Badar tuan-tuan, dan akhirnya terbalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, apa sahaja yang ustaz kongsikan di hadapan ini semuanya sia-sia sekiranya kita tidak melaksanakannya tuan-tuan. Ilmu is no power, but ilmu yang diberikan tindakan ialah powerful. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, saya nak minta jasa untuk muslimin yang ada di hadapan saya tuan-tuan. Kita nak
Tadi kita cerita tentang tindakan tuan-tuan. So saya nak minta nak tengok tindakan anda tuan-tuan. Saya nak minta menjemput anda untuk penuhkan sedikit dewan ni, boleh tuan-tuan? Sebab kita masih ada lagi beberapa ramai rombongan yang ada kat luar sana, yang masih ada on the way lagi, yang ada kat bawah sana tuan-tuan, yang tak muat tuan-tuan. Jadi saya nak minta untuk jasa baik tuan-tuan muslimin dan muslimat untuk penuhkan anjak ke hadapan sedikit, sebab kita nak bagi ruang lagi kat belakang tu untuk muslimat untuk masuk kejap lagi tuan-tuan. So silakan tuan-tuan, yang muslimin saya jemput untuk kita masuk tuan-tuan. Kalau boleh, biar bersentuh tuan-tuan, sehingga kan bila daun jatuh tuan-tuan, biar daun tu jatuh dekat kita punya badan, bukan pada lantai tuan-tuan. Penuhnya dewan yang kita nak ada pada hari ini tuan-tuan. Silakan tuan-tuan. Dan sambil-sambil itu tuan-tuan boleh berkenalan dengan kawan sebelah, daripada mana datang dan sebagainya tuan-tuan. Ukhuwah tuan-tuan, ukhuwah insya-Allah. Mana tahu tuan-tuan hasil doa sahabat sebelah kita tuan-tuan, ada rezeki kita daripada orang yang kita tak tahu doanya daripada mana pada hari ini tuan-tuan. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita nak teruskan sesi kita pada hari ini, dan terima kasih mereka yang bergerak ke hadapan tuan-tuan. Saya doa sangat Allah mempermudahkan urusan anda, dan semoga Allah menyelesaikan cabaran yang anda hadapi dalam kehidupan, dan semoga Allah menyelesaikan juga hutang-hutang kita dalam dunia ni tuan-tuan, dan semoga Allah mematikan kita dalam iman insya-Allah. Terima kasih kerana bergerak ke hadapan tuan-tuan, dan juga kepada puan-puan yang ada tuan-tuan, boleh juga kita anjak ke depan sedikit untuk kita bagi ruang kepada sahabat-sahabat kita yang akan masuk kejap lagi. Ada makcik-makcik yang mungkin masih lagi on the way tuan-tuan, memerlukan kerusi-kerusi dan juga memerlukan tempat duduk yang selesa. Kita isi sikit penuh lagi depan tu tuan-tuan, dan saya jemput kepada puan-puan yang ada juga tuan-tuan, boleh isi di hadapan di bahagian belakang muslimin, dan juga yang ada dekat dalam di bahagian dewan sana, di bahagian kemah di belakang sana, boleh isi bahagian depan ni lagi tuan-tuan. Ada kerusi juga di hadapan ni, silakan kepada muslimin insya-Allah. Jadi hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, bagi meneruskan sesi kita pada pagi ini, dengan ini majlis menyerahkan pentas ini untuk sesi pengisian seterusnya untuk kuliah duha pada hari ini. Dipersilakan, dan saya menyerahkan majlis ini kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Falyatafaddal mashkura. Al-Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billah al aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati Ustazah Asma Harun selaku pengasas Darul Hijrah beserta suami Ustaz Tengku, seluruh ahli dan kuasa Yayasan Ustaz Muhammad Al-Hijrah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Laki-laki tinggal banyak ni ya. Perempuan duduk masya-Allah. Orang lelaki tinggal, tanda akhir zaman. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian semuanya, saya baru sampai daripada Mekah semalam pukul 1 pagi touchdown. Salam, alhamdulillah. Lepas tu stay hotel kat sini. Ustaz Muhammad beritahu kata ada program pagi ni, saya kata cantik, alhamdulillah. Dapat singgah mai kat sini dulu, kemudian sekejap balik ke Kedah. Malam ni ada program Maulid Rasul peringkat negeri Kedah pula di Kedah. Bila duduk dalam tempoh Rabiul Awal ni, memang kita akan dipenuhi waktu kita dengan majlis Maulid Nabi SAW. Tuan-tuan nak kena ubah sikit niat dalam hati ni. Mai hari ni bukan pasal siapa-siapa, tapi mai sebab Rasulullah SAW. Sebab demi Nabi SAW ni, kita mampu buat benda yang di luar kotak akal. Sebab manusia ni bila dia bercinta, dia akan buat satu benda yang tak boleh, yang beyond imagination, di luar daripada kotak akal, dia mampu untuk buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tuan-tuan pergi umrah, dia tulis pergi beli package umrah.
Package umrah tuan-tuan bayar 10,000. Kalau tuan-tuan pi ke Mekah tak pi ke Madinah, sah dah umrah tuan-tuan? Faham ke tak faham soalan ni? Panas ke? Macam ni ya. Daripada Mekah, daripada Malaysia pergi ke Mekah, pergi tawaf, pergi sa'i, tahlul lah, biarlah umrah. Tapi pasal apa ke Madinah? Sebab di Madinah ada Nabi SAW. Perjalanan 400 km daripada Mekah ke Madinah. Lepas tu patah balik pula, nak pergi Jeddah lagi. Sampai 700 km spend hanya untuk seorang insan yang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang cinta ni tuan-tuan, dia kata apa? Sedangkan lautan api sanggup ku renangi. Pergi terjun tengok. Sembang bukan main. Terjun lautan api konon. Tapi tuan-tuan, tu bukan maksud dia nak terjun lautan api. Nak bagi tahu betapa aku sanggup buat apa saja demi orang yang aku cinta. Tak ada manusia dalam dunia yang Allah izinkan untuk seluruh daripada urusan kehidupan dia didokumentasikan sedetail-detailnya. Siapa tuan-tuan cerita selain Nabi SAW? Tuan-tuan nak tahu tentang Nabi tentang apa? Rambut Nabi, cerita. Muka Nabi macam mana? Ada kisah dia. Keluarga Nabi macam mana? Ada kisah dia. Kehidupan Nabi daripada kecil sampai Nabi wafat. Setiap detail, bahkan berapa helai uban di rambut Nabi SAW pun diceritakan dengan detail. Nabi kita Muhammad SAW. Allah jaga Nabi kita sampai macam tu. Sayang tuan-tuan, kalau tuan-tuan hidup kat dunia, tuan-tuan tak kenal Nabi SAW. Apa nilai hidup kita kalau kita hidup kat dunia, kita beriman, kita orang Islam, tapi kita tak kenal Nabi SAW? Apa hidayah yang ada kat kita? Jalan ni ialah jalan Nabi SAW. Yang kita sembahyang, yang kita ibadat, ni yang kita nak pindah main duduk Darul Hijrah ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa yang nak pindah duduk kat sini? Sebab nak beramal Ustaz, sebab nak qiyamul lail Ustaz, nak buat ibadat banyak Ustaz, nak baca Quran, nak tumpu untuk mengaji kat sini. Kalau tak kerana kita Islam, kita tak akan buat macam tu. Dan kalau tak kerana perjuangan Nabi SAW dulu, kita tak akan dapat Islam sampai kat sini ni. Maka jasa Nabi SAW sangat besar. Sebab tu Nabi SAW kata apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga aku lebih dia cinta, lebih daripada mak bapaknya, lebih daripada anak pinaknya, lebih daripada manusia seluruhnya. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Kenal bawa pada cinta. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang bercinta, dia sering menyebut nama. Lepas tu kalau orang baru bercinta ni, orang tengah duduk bercinta ni, asyik-asyik dekat Facebook dia duduk tulis nama kawan tu aja. Orang baru kahwin, asyik-asyik duduk post gambar dia dengan ni je. Nak balik rumah pun, tunggu sekejap ya, nak balik ni. Tulis dalam Facebook. Hantar WhatsApp kat dia, sudahlah tulis dalam Facebook pasal apa? Dia nak isytihar satu dunia yang dia sedang bercinta. Kita cinta kat Nabi SAW, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Hari ini, berapa ramai ustaz yang akan bercakap di atas ni. Dan berapa ribu kali perkataan Muhammad SAW disebut. Dan sepatutnya berapa ribu itulah kita akan sambut dengan selawat. Boleh tak? Selepas daripada perkataan saya ni, setiap kali tuan-tuan dengar ustaz sebut nama Nabi, tuan-tuan selawat pada Nabi SAW. Nah, contoh, Nabi SAW pernah bersabda, siapa? Bagi bunyi. Baru start dah suruh berhenti dah, macam mana ni? Saya berhenti dulu. Seminit lagi nak cakap apa? Saya sebenarnya, saya tak apalah, berhentilah. Saya nak, Ustaz Muhammad, tuan-tuan, sebelum saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan. Ada seorang sahabat Nabi SAW pernah tengok Nabi SAW sendiri depan mata dia. Ni dia bagi tempoh saya seminit je. Tapi saya nak ijazahkan ni, dia ambil masa sikit sebab saya nak sebut nama guru saya.
daripada Allahumma salli ala Muhammad, seorang sahabat Nabi SAW nama Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik tengok Nabi SAW depan mata dia. Dan Anas bin Malik radhiyallahu an describe Nabi SAW tu macam mana? Hadisnya berbunyi, hadis pertama dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadisnya berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bitawil ba'in wala bil qasir wala bil abyadi amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatati wala bis sibti ba'asallahu ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama bi makkati 10 sinin wa bil madinati 10 sinin fatawaffahu Allah ta'ala ala ra'si sitina sana wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 wa sya'aratan bayda'a atau kama qala. Hadis pertama dalam kitab Syama'il ini, Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu merah. Rambutnya tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Baginda diutuskan Allah menjadi Nabi ketika usianya mencecah 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah selepas dilantik Nabi selama 10 tahun dan di Madinah juga 10 tahun. Setelah itu baginda diwafatkan Allah ketika usia 60 tahun dan rambut putih yang diuban di kepala dan janggutnya tidak sampai 20 urat. Hadis ini hadis pertama dalam kitab Syama'il. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Ni, tuan-tuan yang ada ni saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan hadis ni. Daripada saya sampai kepada Anas yang tengok Nabi SAW. Ni hadiah paling istimewa yang saya dapat pada guru saya yang saya nak hadiahkan kepada tuan-tuan. Tuan-tuan simpan elok-elok. Simpan sampai mati. Satu rantaian emas daripada tuan-tuan, rantaian emas yang sampai kepada Sayyidina Anas yang tengok Nabi SAW. Ni bukan main-main ni punya tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya Jafri bin Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amin. Sayyidina Muhammadin washabi ajmain. Saya Jafri bin Abu Bakar menerima sanad kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini karangan Imam At-Tirmizi daripada guru saya Ahmad Adnan bin Fadil Al-Zahari, menerimanya daripada Syekh Said Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, daripada gurunya Muhammad bin Sulaiman Idrisi Muhammad Al-Ahdal, daripada bapanya Sulaiman Idrisi bin Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, daripada Ahmad Idrisi Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, daripada Said Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal, daripada Said Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal, daripada Said Sulaiman bin Yahya bin Umar bin Maqbul Al-Ahdal, daripada Said Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul Al-Ahdal, daripada Said Yahya bin Umar Maqbul Al-Ahdal, daripada Said Abu Bakar bin Ali Al-Bita' Al-Ahdal, daripada Said Yusuf bin Muhammad Bita' Al-Ahdal, daripada Said Al-Hafiz At-Tahir bin Husain Al-Ahdal, daripada Al-Hafiz Wajihuddin bin Ad-Diba Az-Zabidi, daripada Imam Zainuddin Ahmad bin Ahmad Abdul Latif Asy-Syarji Az-Zabidi, daripada Imam Al-Muammar Nafisuddin Sulaiman bin Ibrahim Al-Alawi, daripada Al-Hafiz Abi Isa Ibrahim bin Umar bin Ali Al-Alawi, daripada Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Abi Khair Asy-Shimarkhi Az-Zabidi, daripada Al-Hafiz Abi Khair Al-Mansur bin Mansur bin Abi Khair Asy-Shamakhi, daripada Al-Faqih Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Wahid Al-Hawrani, daripada Abu Hashim Abdul Muttalib Al-Fadl Al-Hashimi, daripada Imam Abu Suja' Umar bin Muhammad Al-Bistami, daripada Imam Abil Qasim Ahmad bin Muhammad Al-Khalili, daripada Imam Abi Qasim Ali bin Ahmad bin Muhammad Al-Hasan Al-Khuzai, daripada Imam Abu Sa'id Al-Haytami bin Kulayb Asy-Syurai Asy-Syashishi, daripada Sayyid Muhammad Imam Abu Isa At-Tirmizi, daripada Qutaibah bin Sa'ad, daripada Malik bin Anas, daripada Ra'iyah bin Abi Abdurrahman menceritakan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan hadis ini. Mudah-mudahan Sayyid Muhammad rantaian sanad ini yang sampai kepada Anas yang melihat Nabi SAW, dengan barokahnya rantaian sanad ini Allah izinkan kita untuk melihat wajah Nabi SAW dalam mimpi kita, bahkan
Bahkan nanti ketika bertemu dengan Nabi SAW di Yaumul Qiyamah, Nabi SAW kenal kita untuk kita berpegangan tangan dengan Nabi untuk masuk ke syurga bersama-sama dengan Nabi SAW. Saya ijazahkan Ustaz Muhammad hadis pertama daripada Imam At-Tirmizi ini kepada tuan-tuan. Tuan-tuan sebut qabilna. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi atas kesudian menyampaikan kuliah duha sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian kuliah duha oleh yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan falyatafaddal mashkura. InsyaAllah sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di taman syurga yang sementara. Mudah-mudahan Allah memilih kita untuk mendiami syurganya yang kekal abadi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi SAW mewasiatkan umatnya iaitu kita dengan satu pesanan yang sangat indah yang sedang kita lalui sekarang. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu ataupun majlis zikir, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Sesungguhnya bagi penuntut ilmu itu, Nabi menyambung hadis ini panjang, para malaikat akan menaungi dengan sayapnya, dan binatang-binatang yang melata dan berterbangan, bahkan ikan di lautan akan mendoakan dan memohon ampun bagi mereka yang menghadiri majlis ilmu. Nabi SAW bersabda lagi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgahlah. Para sahabat berasa pelik kerana Nabi meminta untuk umatnya singgah ke taman syurga di dunia. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Hilakuz zikri," iaitu majlis zikir ataupun majlis ilmu. Maka pada hari ini bergabunglah dua majlis. Majlis zikir dengan selawat, dengan majlis maulid yang akan dimulakan sebentar nanti, dan bergabunglah juga dengan majlis ilmu. Dan inilah yang disebut dalam hadis Nabi sebagai taman syurga di dunia. Mudah-mudahan dengan Allah memilih kita. Allah lah yang memilih kita, tidak ada daya, la haula wala quwata illa billah. Allah telah menetapkan satu ketetapan yang begitu indah, yang begitu baik. Pada tarikh ini, kita semua dengan roh dan jasad kita, Allah hadirkan kita di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan agung yang kita cinta, yang kita rindu, yang kita dambakan pertemuan di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak.
Semoga dengan apa yang kita korbankan pada saat ini, tuan-puan yang datang daripada jauh, siapa daripada Kedah? Angkat tangan, Kedah. Datang sebuah bas, seorang Kedah. Daripada Perak, ada orang Perak? Masya Allah, orang Perak. Daripada Perlis, ada tu Perlis, tu orang Perlis ada. Kau orang Perlis kan comel-comel, jadi tak pernah nampak. Mungkin ada Sarawak, ada ke? Kita buat-buat ada, okey ada. Dia hadir secara live. Orang Sabah. Ada tak orang Brunei? Sebenarnya ada orang Brunei. Tuan-puan sekalian, wakil daripada Majlis Agama Islam Brunei. Masya Allah. Ada tak orang Pahang? Oh ramai. Orang Terengganu. Ganu kita, saya orang Ganu. Okey, jangan buat malu. Set kita. Orang Kelantan. Mana orang Kelantan? Tak ada orang Kelantan. Biar betul Kelantan. Orang Kelantan kan ramai duduk KL. Ada. Belakang tu orang Kelantan. Orang, kena sebut semua nanti kecil hati. Orang Johor. Masya Allah, orang Johor paling ramai. Johorian. Masya Allah, Republic of Johor. Johorian. Besuk pun dia panggil Republic of Besuk juga. Suami saya orang Besuk. Masya Allah, JDT. Orang Melaka. Ada sungguh orang Melaka. Negeri mana lagi saya tak sebut? Ya Allah, yang paling dekat. Selangor kat tangan, jangan kalah. Selangor paling kau. Saya semangat orang Selangor. Orang wilayah, orang Kiil. Masya Allah, ramai orang Kiil. Wilayah-wilayah Labuan semuanya. Masya Allah. Mungkin ada daripada Singapura. Ada ke Singapura? Ada. Okey, Singapura. Masya Allah, ada orang Singapura. Dan ada daripada Indonesia. Yang memang datang khas melalui Yayasan Al-Jenderami. Masya Allah. Semoga apa jua pengorbanan harta, tenaga, masa dan semua pengorbanan yang zahir dan tersembunyi menjadi asbab bertambah cinta hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menjadi asbab kecintaan Nabi kepada kita. Dan mudah-mudahan asbab pengorbanan kita yang sedikit pada pagi ini akan memberikan kita peluang untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Nabi bersabda, "Inna lillah malaikatan." Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat. Yuballighunani an ummati salam, yang menyampaikan daripada umatku salam mereka. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya mewakili Yayasan Al-Hijrah dan juga Pertubuhan Sahabat Amal Care dan juga Hijrah Empire Group Sdn Bhd ingin mengucapkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kerana kehadiran semua, dan juga ingin mengalukan dan menyatakan rasa gembira dan bahagia anda sampai ke kampung kita ini. Perkampungan Hijrah adalah perkampungan kita semua. Jangan pernah merasakan bila anda datang ke sini, anda datang ke tempat kami ataupun datang ke satu kampung yang dimiliki oleh orang lain. Kerana tanah 42 ekar ini adalah dibeli daripada hasil wakaf infak sedekah umat Islam. Sebab itu kami sekali-kali tidak boleh klaim bahawa perkampungan Al-Hijrah ini adalah milik kami. Kami adalah yang diamanahkan oleh Allah sehingga akhir nafas kami. Akan sedaya upaya membangunkan perkampungan Al-Hijrah ini dengan satu sistem yang holistik, yang dinamik, yang ada konsistensi, yang merangkumi pelbagai aspek. Dari sudut kerohanian, dari sudut fizikal, mental, emosi dan pembangunan ekonomi ummah. Itu adalah nekat dan perjuangan kami mewakili tuan-puan sekalian. Kerana itu kehadiran tuan-puan adalah satu cetusan semangat perjuangan yang sangat hebat. Berkorban masa, datang dengan bas, tinggalkan keluarga. Setiap pengorbanan yang kita anggap remeh dan kecil itu sebenarnya ia begitu besar di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada."
kitabullah wa sunnati. Dan aku meninggalkan kepadamu wahai umat dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu kitabullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah perjuangan di perkampungan Al-Hijrah ini ataupun Hijrah Village ini adalah untuk membangunkan sunnah-sunnah Nabi, untuk meneruskan perjuangan Nabi, akan melahirkan generasi yang akan menjadi mujahid dan mujahidah agama ini. Para ulama menyebutkan antara dua perkataan tidak boleh ditafsirkan dengan apa jua bahasa yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalimah yang pertama adalah kalimah Allah dan kalimah yang kedua ada kalimah jihad. Sebab itu bila kita mengatakan bahawa perkampungan hijrah ini adalah satu landasan jihad umat Islam, maka ia merangkumi seluruh aspek, bukan hanya kerohanian, pendidikan, tidak. Bahkan bagaimana kita membangunkan sistem ekonomi umat Islam yang kompeten. Masya Allah. Subhanallah, terima kasih. Tolong tuangkan air. Bunyi suara serak. Sebenarnya memang ini suara serak. Suara sebenar sedap lagi ya. Mungkin dengar, kasarnya. Macam manalah dengan suami dia ya. Bam, makan. Tak, ini memang suara serak. Dah seminggu, dah 2 minggu dah. Terima kasih sebab dihidang. Kita minum sikit. Bismillah. Muslimi muslimat yang dihormati lagi dimuliakan. Minta maaf ya. Saya tak sebutkan pun dif-dif kehormat. Saya tak sebut solidasi daripada awal tadi. Tapi tidak mengurangkan sedikit pun rasa hormat dan mulia saya. Dan semua yang hadir adalah dif kehormat. Sebenarnya yang paling utama kita bukan menjadi tetamu manusia. Pada pagi ini kita menjadi tetamunya majlis Allah. Itu disebut dalam hadis Nabi. Yang mana majlis ilmu itu adalah majlis Allah. Yang hadir di majlis ilmu adalah kehadiran ataupun tetamu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kami yang menjemput iaitu Yayasan Al-Hijrah, tapi hakikatnya yang menjemput kita adalah Allah dan kami hanyalah perantaraan. Dan kehadiran semua pada saat ini sangatlah di luar jangkaan. Yang kami risaukan tak penuh. Itu yang beria buat live sampai 12 malam pagi tadi. Balik daripada Mekah semalam, terus daripada airport datang sini buat live. Pagi semalam buat live sampai tak ada suara. Sebab apa? Nak mewawarkan. Sebab kita buat program, kita lambat sikit untuk hebahan. Tapi alhamdulillah di luar jangka kecintaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Islam yang kita miliki saat ini melalui jalan darah, air mata, air keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat yang pergi ke medan perang, yang meninggalkan keluarga, harta benda dan segalanya. Yang mereka bawa ke medan perang adalah Allah dan Rasulullah. Tapi hari ini kita tidak dituntut sampai begitu sekali sebagai bukti kita mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Kita dituntut untuk mengorbankan masa, tenaga dan apa yang kita ada untuk memberikan sokongan kepada pihak-pihak ataupun umat Islam yang membangunkan sunnah-sunnah Nabi, yang meneruskan perjuangan Nabi melalui dakwah, melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan daripada kalangan manusia yang bermula daripada Nabi Adam. Yang mana ciri-ciri umat yang terbaik ada 3. Yang pertama, Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yang mengimarahkan kebaikan, yang menyuruh kepada kebaikan, yang menganjur dan menyambut kebaikan.
Kami menganjur dan kalian menyambut kebaikan yang sedang kita buat. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan yang mencegah kepada kemungkaran. Kemudian yang ketiga wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Saya pasti yang menghantarkan kita ke sini kerana iman yang ada di dalam hati. Kerana kita beriman bahawa syurga itu benar dan laluan ke syurga itu adalah melalui jalan majlis zikir dan majlis ilmu. Bahawa kita yakin bahawa neraka itu benar, kerana itu kita datang ke sini, kita cegah diri kita daripada melakukan kemungkaran. Kemudian kita beriman kepada Allah. Jika dilihat daripada ciri-ciri yang disebutkan dalam firman Allah ini, maka kita seolah-olahnya memiliki ciri-ciri. Tapi bukan jaminan kita adalah umat yang terbaik. Namun ciri-ciri itu ada. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi, perkampungan Al-Hijrah baru bermula. Baru saja bermula. Anda boleh melihat ruang kosong yang masih besar. Dan anda boleh melihat tiang-tiang yang baru naik. Nanti sudilah kiranya berjalan menyusul sedikit, tengok kolam ikan kita, peternakan yang telah menghasilkan lebih kurang 40,000 ekor ikan. Begitu juga kita telah membangunkan sebuah TBT, dah sampai TBT, Tuan Besar. Oh, Tuan Besar Tengku, Tuan Besar Tampin, Tuanku Besar, Tengku Besar. Tuanku Besar Tampin sudah pun tiba, saya kena hentikan sekarang juga. Terima kasih semua, barakallah. Nanti saya ada slot yang terakhir nanti, masya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Asma Harun atas kesudian bersama-sama dalam pengisian kuliah duha pada pagi ini. Dan tuan-tuan, cukup ke? Tak cukup kan? Kalau tak cukup tuan-tuan, insya-Allah petang nanti kita akan kejap lagi kita akan bersama lagi dengan Ustazah Asma Harun untuk mendengar perkongsian dan pengalaman dan juga ilmu yang kita boleh bawa balik bersama-sama sepanjang hari ini tuan-tuan. Allah